sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamun nas darajatan az-zakirun Allah taala. Sabda Nabi yang terlebih besar darajat manusia itu ialah mereka yang banyak zikrullah. Ya, orang yang banyak mengingati Allah Taala, maka darajat dia tinggi di sisi Tuhan. Dan afdalul ibad darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah az-zakirun Allah katsira. Pemula yang terlebih afdal hamba darajat dia di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat, mereka yang zikir akan Allah banyak-banyak, mana mengingati Allah Ta'ala secara kasir. Dan sabda Rasulullah SAW, aksiru min zikrillah hatta yuqal majnun atau kama qala. Perbanyak oleh kamu akan zikrullah sehingga dikata oleh orang, mana orang munafik, kamu ni gila. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, uzkurullah zikran hatta yaqulul munafikun ya annakum mura'un. Berzikirlah kamu sebagai zikir yang banyak hingga berkata orang-orang munafik bahawasanya kamu riak. Itu makna tabit yang diberi Nabi. Sampai orang munafik kata engkau ni gila, sampai orang munafik kata dia riak, baru dikata orang tu zikir banyak. Ya, kalau dizikir orang munafik tak kata apa, ada lebih kurang ni. Sebab orang munafik Quran sebut apa? La yazkurunallaha illa qalilah. Orang munafik ni tak sebut Tuhan melainkan sedikit. Pada zaman Rasulullah SAW tu ditunjukkan Nabi semayang pun dia buka pintu. Mana dia buat ibadat bukan kerana Allah, sebab dalam batin mereka tidak ada iman. Sebab munafik tu apa? Izharul iman wa idmarul kufrah, menzahirkan iman dan menutup kekafiran dalam hati dia tadi tu. Sebab oleh kerana itu cara dia begitu. Ya, dia tak minat orang berzikir banyak. Sepatutnya orang beriman tidak. Ya, zikir itu lambang kemesraan qalbi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ma amila ibnu adam min amalin anjalahu min azabillahi min zikrillahi azza wa jalla. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa an tadriba ya bisayfika hatta yanqati'a summa yadriba bihi hatta yanqati'a summa yatadriba bihi hatta yanqati'. Tidak ada satu amalan yang diamalkan oleh anak Adam itu daripada amalan yang melepaskan baginya daripada siksaan Allah Ta'ala selain daripada zikrullah. Kemudian bertanya para sahabat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tiada perang sabil, nak banding perang sabil pun besar juga. Ya, tiada perang sabil sabda Rasulullah SAW, kecuali dapat kamu memancung dengan pedang kamu akan mereka hingga putus, kemudian kamu pancung hingga putus, kemudian kamu pancung hingga putus. Bermakna dalam perang jihad membunuh orang kafir satu keafdalan. Sebab dalam hadis yang lain menyatakan tidak akan bersekutu di akhirat sama tempat orang dipanggil qatil wal maqtul. Dalam peperangan, ya, sama ada orang Islam tu jadi qatil atau dia maktul, selamat dulu. Kalau qatil maklum, ya, kalau maktul maklum, mana dia dibunuh, mana dia syahid, dia dukhuluna jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Kalau dia qatil, ini hadis ni, dia jadi pembunuh, mana dia dapat bunuh seorang kafir je, confirm syurga untuk dia. Sebab tidak akan bersama di akhirat antara orang yang membunuh dan dibunuh dalam medan. Mana kalau dibunuh orang kafir, bermakna orang kafir tempat di mana? Neraka. Bagi orang Islam tadi tempat dia sebalik, mana syurga. Dia bunuh dapat kelebihan, dia terbunuh pun lebih maklum, syahid pun kan. Jadi untung, itu maksudnya. Ya anakku, beberapa ayat daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menyata betapa mustahaknya zikrullah. Kata al-alimu alama al-waliyu syahid Sayyid Syekh Adi Yahya. Ya. Dan lihat kelebihan dan fasal yang akan datang ini pada menyatakan pasal ketiga, faedah zikrullah. Soal, ya Sayyidi, apa-apa kelebihan dan faedah zikrullah? Jawab, ya anakku, ada pun kelebihan dan faedah zikrullah amat banyak. Setengah daripadanya melembutkan qalbi, melembutkan akan hati. Firmanullah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya, suratul Ra'd ayat 28. Bermula mereka yang beriman dan lembut, ya,
dan tetap mereka itu dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itulah lembut dan tetap oleh hati. Dan setengah daripadanya kejayaan di dalam peperangan, seperti mana firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu iza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi orang yang berjuang berjihad, dia mesti senaraikan dia ni min ahli zikir. Ya, kalau dia berjuang di malah zikir, itu tak jadi berjuang, namun jadi berguang. Ya, digarang tak tentu pasal. Sebab itu zikir memainkan peranan besar dalam perjuangan. Zikir kena banyak. Ya, jelas daripada ayat ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, labbaik wa sa'daik, iza laqitum fi'atan, apabila bertemu kamu akan satu puak di kalangan musuh daripada tentera musyrikin, maka arahan Allah apa? Fasbutu. Yang pertama sabit, mana kamu kena istiqamah, jangan lari ke masa. Maka berhenti kamu maknanya tetap. Dan wazkurullaha katsira, dan kamu kena mengingati zikir adalah sebanyak-banyaknya. Ya, zikir ta'ala yang banyak. Baulah la'allakum tuflihun, confirm kamu akan mendapat kejayaan. La'anlah sini ditahqiq dalam Quran, dalam hadis. Kalau la'anlah bukan ditaraji, ulama pakai dengan makna ditahqiq, mana confirm tetap kamu akan dapat kemenangan dunia dan akhirat. Man dalam perjuangan yang merupakan kewajipan kepada kita sama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah, zikir merupakan maknanya ya benda seiring, jangan ditinggalkan. Kemudian fazkuruni azkurkum, maka sebut oleh kamu, ingat oleh kamu akan aku nasaya, aku sebut akan kamu. Sebutan Allah kena pada makhluk, Masya Allah, habis enten. Tahu dia nak dinilai ya, besarnya, hebatnya bila Tuhan mengingati makhluk dengan petunjuknya, dengan rahmatnya, dengan futuhat pembukaan daripada dia mana. Dan setengah dapat sebenar jenis ibadat seperti wala zikrullahi akbar, bermula zikrullah itu sebesar-besar ibadat dari yang lain, dan dahsyat dan melihat kebesaran Tuhan di dalam qalbi pada ketika zikir itu. Dan setengahnya hampir Allah Ta'ala kepada hamba yang zikir, sebagaimana firman-Nya, ana inda zanni abdi bi ana ma'ahu haisu zakarani. Ya, bermula aku pada sangkaan hamba-Ku. Mana kau sangka baik dengan Tuhan, Tuhan ikut dikurniakan dengan aku, dan aku beserta hamba-Ku. Di mana berzikir ia akan daku dan firman. Maknanya bila kita zikir, mana Allah Ta'ala berserta. Kalau tak zikir tak serta juga. Ini khususiah. Ya, sebab bila kita zikir lagi senang pasang ma'iyah, murakabah ma'iyah, kesertaan. Maka ma'iyah sini bukan ma'iyah hissiyah. Ma'iyah sini ma'iyah maknawiyah pada makna. Kalau hissi duduk Tuhan dekat depan kiri kanan, tu syirik dapat etikat begitu. Ya, hampir bukan hampir dekat begitu, hampir pada makna. Makna kita ni tak bercerai dengan Tuhan. Dengan makna tidak ada makhluk termasuk kita yang lepas daripada takluk ilmu Tuhan. Tidak ada makhluk yang lepas daripada takluk kudrah dan iradat. Tidak ada makhluk yang lepas daripada inkishaf ilmu sama wal basar, tak lepas. Tak ada satu pun terlepas. Dia tak lepas makna apa? Dia serta sentiasa dengan genggaman kuasa besar Tuhan. Dan benda ni nak dihidupkan dalam kalbi supaya nur dia makin terang ya. Kemudian hadis qudsi, ana jadi suman zakarani, aku duduk kepada mereka yang berzikir akan aku. Mana antara jalis berkeselukan ya, dari faham keselukan tu ini panggil mujalasah. Mujalasah maknawiyah, bukan mujalasah hissiyah. Kalau mujalasah hissiyah ni duduk seperti duduk macam kita dekat kiri kanan depan menghadap, maka itu Allah Ta'ala ada dikawal tempat masa, itu mustahil ya. Allah Ta'ala la yataqayyad bizamani wal makan, dia tidak diikat dengan masa dan tempat. Yang diikat masa tempat kita, sebab kita boleh tanya dari mana, bila masa awak datang, dari mana awak datang, boleh tanya. Tuhan jangan, Tuhan tidak diikat dengan masa, bila jangan tanya ya. Dan Tuhan yang tanya di mana, jangan tanya ya. Di mana tu boleh tanya dengan makhluk. Bersifat makhluk dia bertempat. Segala sifat yang layak dipakai oleh makhluk maka mustahil bagi Allah. Sebab Tuhan dasar kita laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak ada serupa dengan makhluk, zat, sifat dan af'al semua tak serupa. Ya, tidak ada kelayakan zat yang hadis yang baru nak menyerupai dengan zat yang qadim ya. Jadi kalam-kalam tu kena tengok. Kalau dia kata jalis, mana sekedudukan, bukan mana duduk macam gitu ya, mana keseluruhan dengan rahmatnya, dengan futuhat dia dan sebagainya lah ya. Dan satu lagi, man syaghalahu zikri,
an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ti as-sa'ilin. Tengok tuan. Biasa zikir-zikir bila nak berdoa, ya. Zikir dia tak berdoa, orang yang berzikir tinggal doa tu lebih afdal, lebih banyak dia dapat kat sini. Man syaghalahu zikri, barang siapa yang membimbangkan dia, maknanya dia berbimbang dengan zikir, an lil matruk, an diguna an lil matruk, mana meninggalkan masalah doa sampai tak sempat nak berdoa, dia berzikir, dia kan tak ada masa nak berdoa. A'taituhu, aku beri akan zakir tadi, orang yang lebih afdal, afdalu ma a'ti ya as-sa'ilin, barang yang aku beri pada orang berdoa. Ya, jadi orang berzikir dia dapat tu lebih besar daripada orang berdoa. Walaupun dia tak berdoa, dia berzikir dia, Allah akan bagi dia lebih hebat daripada orang yang berdoa. Tu nak ceritakan besarnya martabat orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, barang siapa yang membimbangkan dia oleh berzikir, aku daripada meminta akan dia. Maksudnya dia tak sempat nak berdoa oleh kerana banyak zikir, dia zikir tak berdoa, aku beri dia lebih afdal daripada barang yang aku berikan akan orang yang meminta, yang berdoa tadi. Itu di antara apa? Setengah daripada kelebihan yang amat besar, ya, dalam urusan konteks zikir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lazimkan zikir, jangan tinggal walaupun masih lagi tidak kekal hati kita, tidak khusyuk. La tatruki zik li'adami hudurika ma'allah fi. Jangan kamu tinggalkan zikir oleh kerana hati kamu tak hadir, lalai, jangan. Ya, kamu tinggalkan zikir, terus tak zikir, itu lagi dahsyat. Lebih baik kita zikir walaupun tak apa-apa hadir hati, lebih baik daripada dia tidak terus makna menggerakkan lisan dia menyebut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir sampai dia beri kita apa? Ishtighal. Kita berzikir sampai kita dapat ishtighal ma Allah, sampai kita punya dapat satu benda rahsia penumpuan. Kita zikir lalai, kita lawan sampai Tuhan hadiahkan kita satu penumpuan, dipanggil al-ishtighal. Dan bila kita kuat lagi ishtighal, dia akan beri lagi hadiah yang kedua. Apa dia? Ya, al-lazzatu bizik, kelazatan dalam zikir. Dan bila kita lazat dalam zikir, Allah Ta'ala beri lagi satu hadiah yang ketiga. Apa? Al-ishku, ila asyik, dan rindu dengan Tuhan. 3. Habis dapat 3 tu, baru pum dibuka. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ya, baru kalbi kita akan dibuka ta'ala. Jadi mana terangkatnya hijab antara kita dengan Tuhan, hijab maknawi, dia masuk dalam maqamil muraqabah wal musyahadah bila ada kerinduan asyik yang kuat. Dan kerinduan ini susulan daripada kemanisan lazat. Dan lazat ni dapat susulan daripada mana? Lazat dapat daripada mana? Kemanisan dia dapat daripada ishtighal, penumpuan. Jadi kita kena tengok, kalau hati kita tak ada kemanisan, bermakna kita buat zikir belum tumpu. Buat kita kalau main-main. Ya, jangan bermain-main dengan Allah Ta'ala. Ya, jangan bermain dengan Tuhan. Tumpukan betul-betul dan minta bantuan dengan dia. Ya Allah, kau berilah kalbi ku dapat ishtighal dengan engkau. Minta dengan dia je. Perompak Tuhan terik jadi wali kan. Bukan payah. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Bukanlah benda tu payah kat Tuhan, mudah. Minta dengan dia supaya Allah berikan kita yang pertama tu ishtighal, memberi tumpuan. Ya. Dia zikir tu kena beri tumpuan sebab adab-adab kena jaga. Ya. Kalau tok guru dulu dia letak majlis zikir, majlis suluk, majlis tawajuh tu benda utama. Kalau ada program lain dia tolak. Dan program kita dengan Tuhan, program kita dengan Tuhan yang dipimpin, yang diatur oleh masyayikh kan. Dia atur benda tu. Sebagai adab kita kena jaga benda tu. Ya. Jangan kita gasa-gasa nak zikir, zikir kata malas zikir tu. Jauh lagi tak. Bahaya tu. Tu membahayakan kedudukan kalbi kita dengan Tuhan. Kita kena sayang kalbi sebab kalbi tu yang layak mendapat futuhat. Ya, yang dapat layak futuhat ialah kalbi, bukan jasad. Jasad dihumban yang lahat tu. Dia tu benda tu dapat. Kalau kita tak jaga dia, bermakna kita telah khianat dengan dia. Dan bila kita khianat, Tuhan denda kita besok. Iaitu laqad azzabakumullah bil hayatil jismaniyah. Tuhan azab kita dengan dia asyik kita hasil melayan hidup jasad kita yang akan jadi bangkai. Ya, kita nak roh, hakikat diri kita. Dan jalan kita ni ialah jalan yang bukan orang kendian atur, orang dulu atur. Masyayikh atur. Ya, sebab segala benda yang letakkan kerja utama. Kalau kawan kita nak jumpa program pun nanti malam ni 2 malam ni aku tak ada. Aku dah hal lebih penting. Tak macam tu. Sebab urusan aku dengan Allah Ta'ala. Ya.
Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman an takuna Allah wa rasuluh ahabba ilahi mimma siwahima. Tiga perkara di antara dia, seorang dapat kemanisan iman bahawa diletakkan Allah dan Rasul di depan. Dan dalam kita perjalanan ruhani, ini jalan lebih hebat. Maknanya telah disusun oleh orang-orang yang telah wasil kepada Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengikutinya, mendapat keberkatan dari Allah dan futuhat dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait dan para masyayikh, insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma ya karim.